Ia adalah tahun 1960 di bandar Phoenix, Arizona. Protagonis kami, Marion, berada di dalam bilik hotel dengan kekasihnya Sam yang membuat lawatan tetapnya ke Phoenix untuk meluangkan masa bersama Marion. Bagaimanapun, Sam begitu enggan menjalinkan hubungan serius dengan Marion kerana dia masih memuktamadkan perceraiannya, yang menyebabkan dia tidak berduit, kerana dia perlu membayar sejumlah besar nafkah kepada bekas isterinya. Melihat kekecewaan Marion, dia berjanji bahawa mereka akan mencari cara untuk membuat hubungan mereka berjaya. Apabila Marion tiba untuk bekerja selepas itu, iaitu di pejabat broker barang, bosnya masuk bersama seorang pelabur yang sombong, yang secara melulu menyerahkan wang tunai $40,000 kepada syarikat itu. Dia ingin membeli sebuah rumah sebagai hadiah perkahwinan untuk anak perempuannya. Bos segera bertanya kepada Marion untuk mendepositkan wang itu ke bank, dan dia meletakkan sampul wang itu ke dalam dompetnya. Marion kemudian bertanya kepada bosnya sama ada dia boleh berehat pada waktu petang, dan dia tidak berasa baiklah. Bosnya memenuhi permintaannya, dan dia akan meletakkan wang itu ke bank sebelum pulang ke rumah, dan disinilah ceritanya menjadi menarik. Daripada pergi ke bank, Marion pulang ke rumah mengemas barang-barangnya, sebelum dia akhirnya memutuskan untuk mencuri wang itu, dan memandu jauh dari bandar. Betul, awak dengar betul, Marion lari dengan wang tunai dan rancangan untuk menggunakannya untuk membina kehidupan bersama kekasihnya Sam. Menuju ke bandar tempat Sam tinggal, Marion memandu keluar dari bandar sepantas yang dia boleh, dan terus memandu sepanjang malam. Pada satu ketika, dia menarik diri kerana keletihan dan tertidur di tepi jalan. Dia dikejutkan oleh seorang pegawai berdiri di luar tingkapnya. Marion yang membawa sekitar $40,000 yang dia curi dari syarikatnya bertindak sangat gementar. Ini seolah-olah menimbulkan syak wasangka pegawai itu, tetapi pegawai itu melepaskannya. Pegawai itu akhirnya mengikutinya ke bandar. Marion kemudian berhenti di sebuah pengedar kereta terpakai dan merancang untuk menukar kereta semasanya dengan yang baru satu dengan harapan bahawa ia akan menjadi lebih suka untuk mengesan keberadaannya. Dengan pegawai itu memerhatikannya setiap langkah, dia hanya bertambah cemas, jadi dia mengambil kereta pertama yang ditawarkan kepadanya. Pegawai itu memandu ke pengedar kereta ketika Marion menyelesaikan perjanjiannya dengan jurujual itu, dan dia memandu sebelum pegawai itu menyoalnya apa-apa. Marion terus memandu sepanjang malam sehingga dia menghampiri bandar tempat tinggal kekasih Sam. Ribut hujan memaksa dia berhenti di motel terdekat bernama Bates Motel, tempat dia akan bermalam. Tiada siapa yang kelihatan menjaga motel itu, tetapi dia melihat bayang seseorang di dalam air rumah di seberang lot. Dia membunyikan hon keretanya sehingga seorang lelaki muda keluar dari rumah dan berjalan ke arahnya. Dia mengalu-alukannya ke lobi, dan Marion mengetahui bahawa dia adalah satu-satunya tetamu motel untuk malam itu. Lelaki muda itu kemudian memberinya lawatan kecil ke bilik motel, dan memperkenalkan dirinya sebagai Norman Bates. Bukan itu sahaja, dia juga memanjangkan layanannya dengan memintanya untuk menyertainya untuk makan malam-malam ini. Dia kemudian meninggalkannya untuk diselesaikan, dan mengatakan dia akan kembali setelah makan malam sudah siap. Sekarang Marion bersendirian, dia memutuskan untuk bersembunyi wang di antara muka surat akhbar dan meletakkannya di atas meja, tepat apabila dia terdengar suara menjerit dari jauh. Marion mengetahui bahawa ibu Norman melarang Norman daripada membawa gadis-gadis muda yang aneh ke dalam rumah. Apabila Norman kembali ke motel, mereka akhirnya makan malam di ruang tamu bersebelahan lobi. Norman memberitahu Marion bahawa dia meminati taksidermi dan ibunya adalah kawan baiknya, walaupun pada hakikatnya ibunya sakit jiwa, dan dia banyak menjerit kepadanya. Mendengar ini, Marion secara bersahaja mencadangkan agar dia memasukkannya ke hospital mental, tetapi sikap Norman tiba-tiba berubah. Mungkin berasa pelik, Marion berdalih dan kembali ke biliknya. Sekarang Norman bersendirian, kami kini yakin bahawa dia agak merayap kerana nampaknya, dia telah memasang lubang intip di dinding. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Yang membolehkan dia melihat terus ke dalam bilik Marion. Norman kemudian kembali ke rumahnya di belakang motel untuk berehat. Kemudian, Marion yang tidak tahu apa-apa memutuskan untuk mandi malam tepat apabila ini berlaku. Si psikopat menikam sebelum meninggalkannya hingga mati berdarah. Kami boleh mendengar Norman menjerit kerana terkejut dan ketakutan dari rumah di seberang lot.
Norman bergegas ke motel dan berasa malu apabila mendapati Marian terbaring mati. Bagaimanapun, daripada melaporkan perkara ini kepada polis, dia memutuskan untuk membersihkan tempat kejadian. Bukan itu sahaja, dia melemparkan mayat Marian ke dalam bagasi keretanya bersama beg pakaiannya. Dia juga melemparkan surat khabar yang dilipatnya yang tanpa disedarinya mengandungi banyak wang. Norman kemudian membawa kereta itu ke paya berhampiran dan menenggelamkannya. Seminggu kemudian, ketiadaan Marian secara tiba-tiba mula membimbangkan semua orang termasuk kakaknya, Lila. Dia pergi melawat Sam ke kekasih di tempat kerjanya, dan memintanya memberitahunya di mana Marian ialah. Tetapi sudah tentu, Sam sama tidak tahu. Ternyata Lila telah mengupah seorang swasta penyiasat bernama Arbogast untuk mencari kakaknya. Dia mengesahkan Marian disyaki telah mencuri $40,000 daripada majikannya. Selepas memastikan bahawa Marian tidak berada di kedai bersama Sam, Arbogast mengelilingi bandar sekiranya ada yang melihat Marian. Semasa pencariannya, dia terjumpa Bates Motel dan bertemu tidak lain daripada Norman Bates sendiri. Norman jelas menafikan pernah mempunyai pengunjung sejak beberapa minggu lalu. Tidak dapat berkata tidak, Norman membenarkan Arbogast menyemak buku tetamu dan mencari tetamu bernama Mary Samuels yang tulisan tangannya padanan tepat seperti Marian. Norman menjadi gugup dan cuba membuat alasan suka untuk menjejaki masa dan dia cenderung melupakan orang yang melalui sini. Dia kemudian membuat cerita tentang Marian bermalam dan kemudian pergi pada awal pagi. Melihat sikap pelik Norman, Arbogast mula curiga dan meminta untuk memeriksa kesemua 12 kabin. Dia kemudian melihat sosok berdiri di tepi tingkap dan Norman terpaksa mengakui bahawa itu adalah ibunya. Detektif itu terus bertanya kepada Norman sama ada dia boleh bercakap dengan ibunya tetapi Norman enggan. Mendengar ini, Arbogast mengalah dan pergi. Dia kemudian membuat panggilan telefon kepada Lila untuk memaklumkannya pertemuan baru-baru ini dengan Norman Bates, dan maklumat baharu yang diterimanya daripada pertemuan itu. Dia memberitahu Lila bahawa dia percaya Norman mempunyai ibu tua yang sakit dan ibu melihat Marian bercakap dengannya. Dia kemudian memberitahu Lila bahawa dia akan kembali ke Bates Motel untuk menyoal ibu dan dia akan menelefonnya semula dalam masa sejam. Arbogast kembali ke Bates Motel tetapi tidak menemui Norman di sana, jadi dia melintasi lot dan berjalan ke atas ke rumah Norman dan ibunya. Dia terus masuk ke dalam dan mendapati keadaan sunyi. Arbogast jatuh dari tangga dan mati ditikam. Kembali ke bandar, Lila dan Sam mendapat tidak sabar menunggu Arbogast menghubungi mereka semula. Sam memberitahunya supaya diam sementara dia pergi ke Bates Motel sendiri untuk menyemak keadaan. Tidak lama kemudian, dia kembali hanya untuk memberitahu Lila bahawa dia tidak dapat mencari Arbogast mahupun Bates, cuma dia ternampak seorang wanita tua yang sakit di tepi tingkap. Dia mengandaikan bahawa Arbogast mesti pergi dengan tergesa-gesa dan mungkin dalam perjalanan untuk menyemak petunjuk baharu dalam penyiasatannya. Lila mendapati perkara ini sukar dipercayai, jadi mereka berdua memutuskan untuk pergi berjumpa Sheriff bandar untuk meminta bantuan. Walau bagaimanapun, Sheriff sekadar mengetepikan kebimbangan mereka dan memutuskan untuk menelefon Norman untuk meyakinkan mereka bahawa semuanya baik-baik saja. Selepas panggilan telefon, Sheriff memberitahu mereka bahawa menurut Norman, Arbogast kiri kanan selepas mendapat petunjuk tentang keberadaan Marian dan tidak pernah kembali. Lila merasa pelik kerana dia ingat Arbogast berkata bahawa dia mahu bercakap dengan ibu Norman. Mendengar ini, Sheriff yang letih akhirnya memberitahu mereka bahawa Norman Bates ibu telah meninggal dunia dan dikebumikan sejak 10 tahun yang lalu. Puan Bates membunuh kekasihnya selepas mendapati dia kekasih telah berkahwin sebelum membunuh diri, dan Norman mendapati mereka mati bersama di atas katil. Mengetahui bahawa ibu Norman Bates kononnya sudah mati mengejutkan Sam sebab sumpah dia nampak perempuan tua kat tingkap rumah belakang motel. Kembali di Bates Motel, kami melihat Norman memasuki rumahnya dan nampaknya dia sedang bertengkar dengan ibunya. Norman memutuskan untuk menyembunyikan ibunya di bilik bawah tanah walaupun dia membantah. Dia takut polis akan mengejarnya kerana membunuh 2 orang. Beberapa hari berlalu, dan kami melihat Lila dan Sam berjalan ke Sheriff dengan harapan dia akan memberi mereka satu kemas kini. Sheriff memberitahu mereka bahawa dia membuat lawatan ke Bates Motel tetapi tidak menemui apa-apa tersilap.
Dia meyakinkan Sam sekali lagi bahawa Norman tinggal bersendirian dan Sam pasti berhalusinasi. Selepas mereka berpisah dengan Sheriff, Wheeler dan Sam memutuskan untuk menyiasat Bates Motel sendiri. Mereka membuat rancangan untuk menyamar sebagai pasangan suami isteri dan mereka akan menginap di motel tersebut untuk malam itu, sementara mereka diam-diam pergi menyiasat. Norman mengalu-alukan mereka dan membantu mereka mendaftar masuk apabila mereka tiba, dan memerhati dengan syak wasangka semasa mereka masuk ke bilik yang ditetapkan. Selepas memastikan Norman tiada, Wheeler dan Sam memasuki bilik nombor 1, iaitu bilik itu Marian tinggal di mengikut Arbogast. Di dalam bilik mandi, mereka menjumpai kertas conteng dengan Marian tulisan tangan, yang mengandungi penolakan sebanyak RM40,000. Kini ingin mendapatkan lebih banyak bukti, Sam bercadang untuk mengalih perhatian Norman manakala Lila menyelinap masuk ke dalam rumah untuk mencari wanita tua yang sakit itu. Dia menyiasat bilik sementara Sam mengadakan perbualan dengan Norman. Walau bagaimanapun, ia tidak mengambil masa lama sebelum Norman menjadi curiga. Kedua-duanya bergaduh dan Norman mengetuk kepala Sam. Norman bergegas masuk ke dalam rumah, memaksa Lila pergi bersembunyi. Dia kemudian menemui pintu ke ruang bawah tanah dan memutuskan untuk memasukinya. Pada ketika inilah dia menemui ibunya, tetapi kemudian, mendengar Lila menjerit, Norman berlari ke ruang bawah tanah dengan berpakaian seperti ibunya, mendedahkan Norman sebagai pembunuh selama ini. Ternyata Sheriff betul, Puan Bates sudah mati, tetapi untuk beberapa orang yang sakit sebab Norman menyimpan mayatnya selama ini. Di mahkamah daerah selepas penangkapan Norman, seorang pakar psikiatri yang menemu bual Norman mendedahkan bahawa Norman mempunyai dua personaliti, satu di mana dia fikir dia adalah ibunya, dan satu lagi adalah dirinya sendiri. Bukan sahaja pembunuhan Marian dan Arbogast, tetapi Norman telah dikuasai secara berlebihan oleh ibunya sejak kecil, dan apabila dia mengambil kekasih, Norman menjadi sangat cemburu kerana dia telah menggantikan, dia kemudian membunuh ibunya dan kekasihnya. Kemudian, dia mengembangkan personaliti berpecah untuk menghapuskan jenayah Matrix dari ingatannya dan mengabadikan ibunya dengan mencuri dan memelihara mayatnya. Bila dia merasakan sebarang tarikan seksual terhadap seseorang, seperti yang dialami Marian, sebelah ibu, fikirannya menjadi cemburu dan marah. Filem itu berakhir dengan Norman duduk seorang diri dalam bilik soal siasat bersamanya. Suara ibu menceritakan dalam kepalanya, bercakap tentang bagaimana sebenarnya Norman, bukan dia, yang melakukan semua pembunuhan itu dan bahawa dia sepatutnya menyingkirkannya bertahun-tahun yang lalu. Adegan terakhir menunjukkan kereta Marian ditemui dari paya. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.